Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan tengok bab 7 iaitu motivasi di dalam organisasi. Okay, bab 7 ni sikit sahaja. Okay, kita tak banyak. Okay, motivasi, apa dia takrif motivasi? Okay, so kita tengok yang pertamanya, motivasi ni adalah rangsangan dalaman kan dalam diri kita sebagai pencetus semangat, iaitu penggerak kepada kelakuan atau untuk membangkitkan tindakan yang berpunca daripada motif atau beberapa motif. Maksudnya bila kita buat sesuatu perkara, mesti ada motivasi, mesti ada benda yang mencetuskan kita. Okay, so motif dia puncanya daripada motif lah. Sama ada kita ada satu motif ataupun banyak motif. Motif ni adalah rangsangan dalaman yang boleh mendorong, mengaktifkan ataupun menggerakkan serta mengarah kelakuan kita ni secara sedar kepada satu-satu arah tuju tertentu. Maksudnya bila kita bergerak, bertindak kepada satu tujuan. Okey, contohnya seorang mahasiswa IPT. So dia nak berjaya ni, kita boleh kajilah kan apa faktor motivasi dia. Okey, so kita boleh kaji ada beberapa motif. So faktor yang mendorong belajar dia termasuklah mungkin latar belakang keluarga yang kurang berada kan, okey. Mungkin juga dia ada komitmen untuk bayar balik PTPTN ke, okey. Ataupun faktor diri sendiri yang dia ada keinsafan lah. Maksudnya itu baguslah satu kesedaran. Dia bukan belajar kerana semua orang belajar, tapi motivasinya kerana dia fikir kalau tanpa pelajaran ataupun ijazah, dia tidak akan berjaya dalam pekerjaan. Maksudnya nanti kalau tak ada degree, mungkin kita tak dapat kerja yang baik. So itu satu motivasi lah. So boleh jadi setiap orang akan ada satu motif ataupun beberapa motif. So semua yang kita buat ni perlulah ada motivasi. Motivasi ni satu topik yang sangat penting dalam syarikat kan. Macam kita dah bincang dari awal pengurusan faktor motivasi manusia. So motivasi ni penting lah. Okay, so dalam organisasi pun kita membincangkan benda ni kerana motivasi inilah yang membuatkan pekerja tu nak datang kerja. Kan mungkin sebab gaji, mungkin sebab pangkat, mungkin juga sebab nak cari duit kan. Memang jadi semuanya kena ada faktor-faktornya yang buatkan kita bermotivasi untuk bekerja. Aspek dalam mengenali fenomena motivasi. Okay, adanya usaha dalaman yang beri kekuatan dan menggerakkan individu untuk bertindak. So mungkin kita bergerak buat kerja. So kerana ada motivasi lah. Arah tuju iaitu apa yang ingin dicapai. So merupakan dorongan yang memperkuatkan tingkah laku ataupun tindakan. So motivasi inilah sebenarnya kita bergerak ke arah sesuatu tu dan kita buat makin banyak. Maksudnya belajar makin rajin, kerja makin rajin. Kan, so benda yang menggerakkan tindakan kita ni motivasi lah, ataupun perhubungan antara motif dengan arah tuju yang melibatkan pelbagai faktor dan cirian yang berbeza. Dalam hal ini motivasi perlu difahami dalam satu perspektif yang menyeluruh. So kita kena tahu motivasi ni ada banyak faktor. Okay, so yang famous sekali adalah teori Maslow. Teori Maslow ni basic je sebenarnya, tapi semua orang patut tahulah. Dan kita benda teori Maslow ni penting lah. Bila kita tahu teori Maslow ni, kita pun fahamlah kenapa manusia ni ada keinginan kan. Kenapa manusia ni perlu capai sesuatu perkara, sebab itulah. Okey, teori kemanusiaan Maslow ni, nama dia Maslow lah, sebab tu nama dia teori Maslow. Orang yang kaji ni nama dia Abraham Maslow. So dia telah kajian teori Maslow ni memang ramai pakai ni. Orang psikologi pakai, orang ekonomi pakai. Teori ni lah yang kita menjelaskan kenapa tingkah laku manusia. Okey. Semua kebanyakan aspek akan bercakap tentang teori Maslow ni. Okey, penekanan terhadap aspek pembangunan insan. Mengikut pendapat lain, manusia akan lebih bermotivasi dan berpuas hati jika keperluan asas dipenuhi. Teori ini memberi fokus kepada kesediaan moral dan potensi. Dalam teori kemanusiaan pula, fokus dia kepada kesedaran kendiri, keunikan dan minat individu. Maksudnya ada banyaklah pandangan-pandangan. Kalau dalam kemanusiaan dia kata manusia ni nak ada kesedaran kendiri, unik dan minat dia. Okay? Teori ini beri keutamaan pada manusia sebagai pemimpin dan buat keputusan. So dalam konsep Maslow ni, apabila seseorang mencapai kesempurnaan kendiri, beliau mampu mencapai potensi kendiri yang bermakna. Tak adalah awak pun pening dengan ayat ni, tapi tak apa, kita akan tengok contoh mudah teori Maslow ni. Ini kerana menurut Maslow, setiap manusia mempunyai kuasa dalaman
bagi mencapai potensi dia. Okey, yang maksimum yang kita kenal sebagai self-actualization. So kita tengok next slide. Yang ni memang senang. Inilah dia. Self-actualization yang disebut tadi ni. Yang paling tinggi yang manusia kejar. Tapi basic dalam teori Maslow dia kata kita ada 5 keperluan. Yang pertama keperluan asas. So awak kena study betul-betul. Rajah ni saya terangkan, awak dengar betul-betul. Keperluan asas. Okey, dalam buku tak ada contoh. So memang kena dengar. Yang kedua keperluan perlindungan. Yang ketiga kasih sayang. Yang keempat penghargaan. Dan yang kelima kesempurnaan diri. Menurut teori ni manusia akan penuhi dulu keperluan yang paling basic. Lepas dia dah capai yang asas, dia akan mula mengarah kepada perlindungan. Ada juga yang sama-sama dicarilah. Tapi yang paling basic ini dulu, lepas tu bila dia dah dapat yang tu dia akan cari perlindungan. Bila dia dah dapat perlindungan, dia akan mula mencari kasih sayang. Lepas tu dia pun perlukan penghargaan. Ini tahap-tahap yang tinggi. Kadang-kadang ada orang mungkin tak sibuk kat penghargaan ni sebab dia masih lagi berlega di sekitar keperluan asas. Perlindungan. Nanti saya terang Okey, kesempurnaan ke diri ni paling tinggi. Kadang-kadang ada orang tak sampai tahap ni pun. Dia bergantung kepada satu-satu individu. Okey. Okey, so macam mana kita tengok ini paling penting dalam bab ni. Daripada tadi ayat-ayat tadi tu kalau tidak kamu mungkin tak faham pun. Okey, tapi kita terangkan asas ni. Okey, apa contoh dalam teori Maslow? Keperluan asas adalah keperluan seperti untuk hidup. Okey, basic need. Kalau tak ada keperluan asas, manusia ni boleh mati. Okay. So keperluan asas dia apa? Makanan, minuman. Keperluan asas apa lagi? Ini yang memang betul-betul udara. Okay. Ini memang semua orang carilah sekarang kan. Memang semua orang kena ada. Kalau tak ada, tak hidup. Okay. Dan boleh jadi orang kata sekarang keperluan asas ni internet pula kan. Dah masuk kat sini. Tak tahulah. Kalau dulu ia tak berlaku. Kan? Tapi sekarang internet tu dah macam keperluan asas. Dia bergantung pada semasa juga. So asas ni benda-benda yang macam duit pula asas rasanya kan. Ataupun dia duduk kat perlindungan. Okay, so ini basic need. Seterusnya perlindungan ni apa? Bila orang ada benda ni dia pun kejar. Lepas tu dia akan kejar perlindungan ni. Okay, bila dah ada makan minum dia kena cari rumah. Perlindungan ni benda-benda yang keselamatan. Kalau dalam teori Maslow ni ada orang tulis keselamatan asas, keselamatan. Perlindungan ni keselamatan lah macam tempat tinggal, pekerjaan yang basic. Bukan pekerjaan yang hebat-hebat gah lagi. Tak, pekerjaan yang setakat nak dapat duit. Kena ada, itu satu elemen keselamatan lah. Sebab kalau kita tak ada kerja, kita mungkin tak ada duit, tak boleh makan. So tempat tinggal, pekerjaan. So you benda-benda asal lah. Kalau belajar pun pada saya perlindungan kan. Maksudnya sekarang kita dah perlukan ilmu, pendidikan. Kalau tak ada mungkin lepas ni kita susah nak survive dalam pekerjaan. So mungkinlah pendidikan yang basic, bukan PhD pun semua tak. Itu bukan perlindungan. Yang basic yang untuk kita dapatkan duit sahaja, belajar SPM mungkin. Kalau tak ada pembelajaran tu nampaknya orang ni masih keperluan dia masih rendah lah kan. Tahap keperluan dia. Okey, seterusnya bila orang dah dapat benda tu, dia akan mula mencari kasih sayang. Okey, cinta, perlu rasa dikasihi kan. Dia nak ada orang sayang kat dia, ada orang care dia. Kasih sayang ni penting lah. Sebab tu kadang-kadang ada orang kalau kita tengok dia mungkin tak kisah pasal cinta sebab dia sibuk bekerja kan, nak cari duit, nak cari makan, mungkin dia tak fikir pun. Sebab tu kadang-kadang bila kita tanya okey, ada orang tak nak kerja sebagai sapu sampah, angkat sampah. Okey, saya katalah kalau kamulah kan mungkin tak nak kalau ikutkan, tapi ada orang willing to go because of they want to survive in basic need ni kan, nak ada asas ni, nak ada duit, nak makan. So dia tak fikirlah orang sayang kat dia ke lantak lah. Ataupun kat bahagian lagi tinggi ni, penghargaan ni hanya orang-orang yang dah dapat benda ni je dia akan kisah pasal penghargaan. Dia mula nak rasa dipuji, dia mula nak dapat pangkat. Kalau orang yang kerja asas angkat sampah kan, dia mungkin tak kisah lagi penghargaan ni sebab dia tengah kejar benda-benda basic ni dulu. Kalau tak matilah. So sebab tu kalau katanya ada ke orang nak kerja tukang sampah? Mestilah ada sebab dia perlukan benda ni, dia perlu buat benda ni sebab dia nak dapat duit. Dia dah tak kisahlah orang pandang apa kat dia. Dia malu pun tak, dia malu tapi dia tak fikirlah benda tu. Sebab dia tak perlukan benda tu. Tapi once dia dah dapat kerja yang elok, rumah yang ada, kasih sayang ada, dia mula akan cari kerja lebih baik.
Kita semua samalah kan. Mungkin student pun ada yang kerja yang penat, teruk kan. Sebabnya nak penuhi keperluan ni dulu. So bila dia dah dapat benda ni, mungkin dia akan cari kerja yang lagi bagus. Kat situlah nanti dia mula sambung belajar kan. Kadang-kadang sambung belajar sampai master ni bukannya kadang-kadang keperluan basic kan. Dia keperluan yang jadi tahap penghargaan lah. Mungkin dia nak kan penghargaan manusia bila dia dapat kerja yang lebih baik kan. Ada pangkat lebih baik, gaji lebih tinggi. Itu semua orang pun hargai kita. Okay, so seterusnya paling tinggi adalah kesempurnaan diri ni. Ini memang tak ramai, ni divine lah. Maksudnya orang kata self actualization, maksudnya sempurna, perfect. Bila kita dah dapat PhD, kita dah mula nak buat PhD. Lepas tu kita pun mula nak jaga agama. Kat situ kita asyik pergi masjid. Maksudnya kita dah mula sempurnakan diri kita dari sudut semua ni sebab kita dah dapat semua ni. Sebab diri ni boleh jadi selalu tolong orang sebab dia dah dapat semua dah. Kan? Dia cuba capai tahap paling tinggi iaitu dalam tahap agama dia ke, ibadah dia jaga betul-betul. Okey, ini orang yang dah tahap yang dah dapat banyak semua dah capai ni. Baru dia kejar ni. So ini teori ni kena faham betul-betul. Sebab tu kadang-kadang bila kita cuba nak bantu orang ataupun kita nak dapatkan sokongan orang, kita kena bantu orang dari sudut asas dulu. Kalau kita sibuk bagi kasih sayang tapi dia tak cukup makan, ini yang paling penting. Bila tak dapat keperluan asas, orang tu tak akan fikir pasal kasih sayang. So mungkinlah benda ni kalau kamu tak study elok keperluan manusia, kamu akan gagal lah memahami dia punya keperluan. So kita kata teori keperluan hidup ni sebenarnya teori motivasi lah. Apa yang menggerakkan manusia nak sampai tahap tinggi ni? Sebab dia perlu penghargaan. Kenapa dia nak gaji tinggi? Dia nak penghargaan. Okay. Sebab tu kita kena faham betul-betul teori ni. Okay. So saya dah terang tadi ya. Macam mana orang akan pergi ke tahap yang paling tinggi. Kalau dalam company pun kita nampak ni satu keperluan ni. Sebab tu pekerja-pekerja yang tahap yang dah tinggi tu, dia nak pangkat pula, dia bukan nak setakat disayangi oleh rakan sekerja, tapi sampai satu masa bila dia bekerja, dia perlukan pangkat, dia perlukan penghargaan kan, sekurang-kurangnya ada anugerah ke dan sebagainya lah. Bukannya dia kerja tu dia nak duit je. Kadang-kadang sebab tu ada orang dia berhenti kerja kalau dia rasa dibenci oleh orang sekerja, rakan sekerja, sebab dia dah dapat duit dah. Dia kata kalau aku kerja sini pun tak dihargai kan, tak ada orang suka, baik berhenti sebab saya boleh dapat tempat lain. Tapi kalau orang yang dia perlukan duit kan, dan dia sebenarnya dia tak mampu nak cari kerja tempat lain, jadi dia dah tak kisah dah kalau orang benci ke, orang tak hargai ke, dia kerja juga. Itu kita kena tahu kenapa orang ni meneruskan kerja di sini dan kenapa ada setengah orang dia berhenti. Sebab dia ada keperluan-keperluan ni. So kita kena faham betul-betul kenapa apa benda yang menyebabkan manusia ni bergerak. Okay. Sekejap. Dah tersalah. Seterusnya, boleh faham teori motivasi Maslow ni, baru kita faham manusia. Seterusnya, manusia menurut perspektif Islam. Kalau perspektif Islam, kita nak tanyalah motivasi perspektif Islam ni macam apa dia. Dia kata ada 3 motif jasmani, motif mental dan motif iman. Ringkas saja. Okey, dalam pengurusan Islam, kelakuan kita ni pun ada motif. Okey, kalau dalam pandang Islam katanya motif jasmani adalah seperti asas fisiologi lah. Contohnya nak makan, nak minum, nak tidur. Manusia perlu bekerja kan. Tapi kena ada rehat. Perlu berkahwin untuk keperluan batin dan keselamatan tempat tinggal. Ni semua jasmani, keperluan badan kita. Kalau kita tak memenuhi benda ni, tak sihatlah kita. Motif mental juga, kita perlu guna akal yang baik kan. Sebab tu kita nak kerja sebab kita nak ada motif mental lah. Kita guna akal fikiran kita untuk buat kerja yang baik. Kita boleh bezakan perkara baik buruk. Okey, sebab tu kita ada pekerja yang bagus ni, dia menjagalah motif mental dia supaya prestasi sihat dan boleh naik pangkat tapi dalam keadaan yang sihat. Seterusnya, motif iman. Motif iman ni pun adalah satu keperluan untuk mengabdikan diri kepada Allah. So, seorang pekerja Islam yang beriman, dia akan jalan kerja dengan amanah dan jujur dan tak akan menipu lah. So, itu motif iman. So, kenapa orang kerja dengan jujur? Sebab dia ada satu, tadi dia kerja sebab motif jasmani dia. Dia nak kerja sebab apa? Motif jasmani kan, dapat duit ni. Lepas nak kahwin, nak kumpul duit. Motif mental sebab nak bekerja, nak gunakan akal fikiran. Motif iman ni, itu menjadikan orang tu betul-betul jujur, tak menipu. Dia ikut motif dia lah. Okay. Dia buat kerja pun, dia tak lalai. Lepas tu bila kerja, dia bukan lalai kerja je, tapi dia solat, jaga solat, dia ikut arahan kan. Dia menipu lah.
Itu sebenarnya motif-motif dalam Islam, itulah motif iman lah yang menyebabkan kita ni kerja dengan jujur. Sebab kadang-kadang majikan kita tak tahu kan tentang apa yang kita buat seharian kan, kerja 8 jam tu betul ke kita kerja 8 jam. Okey. Itulah dia motif. Okey, proses asas motivasi dia ada flow. Okay, kita tengok dalam buku. Okay, proses asas motivasi bermula dengan kehendak dan keinginan manusia secara peribadi. Dalam Islam ia disebut sebagai niat lah yang akan menimbulkan desakan kepada individu untuk bertindak. Niat itulah yang sebenarnya kan kalau kita dengar hadis innamal amalu binniat kan, itu hadis pertama sekali sebut tentang niat. Okay. So apa-apa kita buat kerana niat lah. Niat itulah yang akan buat kita bertindak. So niat tu kalau ikhlas dapat pahala kan. Kita buat kerja kerana niat kita kerana redha Allah. Motivasi dalam konteks organisasi digunakan untuk perihalkan dorongan yang mendesak kepada pekerja. Apabila bekerja menyukai bidang kerja dia, suka persitaran kerja itu seperti yang dia nak, maka dia akan lebih berusaha dan bersemangat. Sebab tu kita tak boleh abaikanlah aspek motivasi. Kita kena meraihkan sebab manusia ni dia ada perasaan. Dia perlukan penghargaan macam saya sebut tadi. Okay. So inilah dia. Kalau dalam Islam punya proses asal motivasi, dia kata niat. Okay. Niat ni yang akan menggerakkan motif. Lepas tu ada desakan keperluan, kelakuan dan juga nak menurut keredaan Allah. Dalam masa yang sama, niat ni akan menghasilkan ikhlas, dia pergi terus mencapai keredaan Allah, dan juga keredaan Allah ni akan mencapaikan kepuasan. Okay. So dia pusing macam ni. Boleh Okay. So itu sahaja dalam bab ni. Okay. Harapnya kamu faham betul-betul lah. Okay. So, motivasi ni satu benda yang penting dalam setiap orang yang bekerja dalam mana-mana organisasi. Okay. Dan apa keperluan motivasi dia dah faham lah. Okay. So tu saja. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.